wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah bertemu semula ya dalam pembelajaran online. Ya, jadi Ustazah harapkan agar semua murid-murid tahun 5 di dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Baiklah ya murid-murid, hari ini Ustazah nak ajak murid-murid untuk menyambung semula pelajaran tahun 5, yakni yang bertajuk dengan tajuk puasa ya. Jadi nak ajak murid-murid supaya boleh rujuk kepada kitab Mumtaz. Sekiranya murid-murid tak ada kitab Mumtaz, mari kita sama-sama baca berpandukan apa yang Ustazah sediakan. Mari kita hayati ya, kita fahami apa yang dikatakan maksud puasa ya. Okey, tajuk kerja pertama yakni erti puasa. Okey, erti puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa mula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Jadi maksud puasa dekat sini ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermulanya bila? Bermulanya daripada terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Lebih kurang kalau puasa dekat Malaysia dalam 6 jam ke 7 jam ya. Kita kena menahan diri daripada makan dan minum dan suka ada perkara-perkara yang membatalkan puasa ya. Okey, itu perkataan puasa. Kita tengok hukumnya. Okey, puasa pada bulan Ramadan hukumnya ialah wajib. Wajib pada setiap orang Islam ya, yang lelaki baik perempuan ya. Bermakna yang cukup syaratnya, cukup umurnya dan sebagainya, maka wajib ya. Okey, kita tengok dalil puasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa ya. Ini dalil ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi dekat sini menegaskan bahawa sebelum zaman Nabi, ketika zaman Nabi, orang-orang Islam dahulu dah diwajibkan berpuasa ya. Sehinggalah sampai sekarang, sehinggalah selagi mana wujud lagi kat dunia ini ya. Bermakna diwajibkan ke atas orang yang dulu sehingga orang yang selepasnya. Okey. Kemudian kita tengok puasa Ramadan tu mula difardukan pada tahun kedua Hijrah ya. Maksudnya Allah turunkan difardukan puasa ni pada tahun kedua Hijrah, kemudian diwajibkan berpuasa dalam bulan Ramadan. Okey ya, kita tengok tajuk seterusnya yakni syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mampu berpuasa, yang keempat suci pada haid dan nifas, yang kelima bermukim, yang keenam baligh ya. Saya terangkan yang pertama maksudnya Islam ya. Orang Islam tu wajib berpuasa ya. Bagi orang yang bukan Islam tak wajib berpuasa. Sekiranya berpuasa tak sah, tapi setakat nak belajar, mungkin nak masuk Islam, boleh puasa, belajar puasa. Yang kedua berakal ya. Maksud berakal ni bermakna orang tu dah wajib berpuasa ya, dia sihat ya daripada pemikirannya ya. Yang ketiga mampu berpuasa, dia mampu berpuasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Kemudian yang keempat suci pada haid dan nifas ya. Ini untuk orang perempuan saja. Mana-mana perempuan yang didatangi haid dan nifas ketika berpuasa maka batal puasanya, dan ketika haid dan nifas maka tak diwajibkan berpuasa ya. Bagi yang tak berpuasa, dia akan ganti puasa pada lain bulan ya, selepas habis Ramadan. Kemudian yang bermukim ni, bermukim duduk tinggal tempat di satu tempat ya. Contohnya kalau orang contoh yang mukim ni kita orang sini, duduk asal sini, kena wajib puasa. Bagi orang-orang contohnya yang bukan bermukim, pendatang ke dia musafir, maka tak wajib puasa. Tapi bila dah pulang ke tempat asalnya, dia wajib puasa. Kemudian yang baligh ni dah cukup umur lah. Mana-mana yang belum cukup umur, contohnya kanak-kanak yang di bawah 7 tahun tak wajib puasa, tapi kalau nak belajar puasa tu boleh. Okey, itu syarat wajib puasa. Okey, kemudian kita tengok tajuk seterusnya, syarat sah puasa. Ya, apa beza di antara syarat wajib puasa dan syarat sah? Ni dia cukup 6 ni dia wajib puasa. Ni syarat sah ni, contohnya pertama Islam. Orang Islam saja yang sah puasanya. Bagi orang yang bukan Islam tak sah. Kalau dia puasa sekalipun tak sah. Yang kedua berakal ya. Berakal ni maksud sehat ya. Bagi orang gila kalau dia puasa tak sah ya. Kemudian yang ketiga suci pada haid dan nifas.
bagi orang-orang yang didatangi haid dan nifas, maka puasanya tak sah ya. Kemudian yang keempat ialah apabila nyata masuk bulan Ramadan, bermakna kita dah yakin yang kita puasa Ramadan tu dah memang betul-betul dah masuk dalam bulan Ramadan ya. Okey, kita tengok tajuk seterusnya, iaitu rukun puasa ya. Kalau tengok ya, rukun puasa ni ada dua ya. Pertama niat ya. Rukun puasa pertama niat, yang ini bermula niat tu daripada terbenam matahari hingga terbit fajar. Ya, bermakna kita boleh niat dah daripada kita mula berbuka malam tu, kita boleh terus niat untuk keesok harinya sehingga sebelum waktu subuh ya. Kalau dah selepas subuh contohnya dah terbit matahari, dah tak sah puasa, tak sah niatnya. Kemudian yang kedua menahan diri. Maksud menahan diri kat sini ialah menahan diri daripada makan dan minum, dan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa kita akan belajar kemudian ya. Jadi kat sini rukun puasa ni ada dua, saya ulangi. Pertama niat, kedua ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi untuk akhirnya kita tengok tajuk ayat kita, ini lafaz niat puasa ya. Lafaz niat puasa kita baca sama-sama. Nawaitu sauma khodin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang bermaksud sahaja aku berpuasa pada esok hari sebagai kewajipan bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala ya. Jadi mungkin setakat itu saja untuk pelajaran kita tajuk hari ini. Ada masa nanti kita akan sambung semula untuk sila akan datang. Jadi Ustazah akhiri untuk pembelajaran kita hari ini ialah dengan ucapan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.